Hai semua, dalam video kali ini saya nak explain dua bahagian yang penting, iaitu bahagian 1, Sociological Views of Delinquency, dan bahagian yang kedua adalah Social Structure Theories. Kita akan masuk ke dalam bahagian 1, iaitu Sociological Views of Delinquency. Dalam bahagian ini menerangkan faktor sosial dan delinkuensi. Yang pertama adalah interaksi interpersonal. Interaksi interpersonal ini melibatkan hubungan sosial dengan keluarga, rakan sebaya, sekolah, pekerjaan, agensi, keadilan jenayah dan sebagainya, dan boleh memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku. Yang kedua adalah keadaan ekologi komuniti. Para saintis sosial telah menyatakan bahawa disebabkan oleh kediaman di kawasan dalam bandar yang mundur serta dilanda kemiskinan mempengaruhi risiko peningkatan jenayah. Faktor sosial dan delinkuensi yang ketiga adalah perubahan sosial. Pergolakan politik, tekanan ekonomi dan perpecahan keluarga adalah perubahan sosial yang telah didapati mempengaruhi peningkatan mendadak dalam kadar jenayah. Dan yang keempat adalah status sosioekonomi. Status sosioekonomi SES adalah istilah yang digunakan oleh ahli sosiologi, ahli ekonomi dan ahli sains sosial yang lain untuk menggambarkan kedudukan kelas individu atau kumpulan. Status sosioekonomi ini diukur oleh beberapa faktor, termasuklah pendapatan, pekerjaan dan pendidikan. Untuk bahagian kedua adalah Social Structure Theories. Dalam bahagian ini, kita akan mempelajari 3 jenis teoris, iaitu yang pertama Social Disorganization, Anomie atau Strena, Culture Deviance Theory. Bagi teori Social Disorganization, ia melibatkan kejiranan atau kawasan memiliki konflik budaya, ketidaksepakatan, penduduk sementara dan tidak memiliki pengurusan organisasi yang efisien. Penyelidik Chicago mendapati bahawa kawasan kadar delinkuensi yang tinggi adalah dipanggil sebagai kawasan kejiranan peralihan, iaitu kawasan yang telah berubah dari maju kepada mundur. Berdasarkan teori Social Disorganization, komuniti yang sihat dan terancang mempunyai keupayaan untuk mengawal selia dirinya serta memiliki maklumat yang sama seperti mewujudkan tempat tinggal yang bebas jenayah boleh dicapai. Ini dirujuk sebagai kawalan sosial. Kitaran sosial dalam teori Social Disorganization yang pertama adalah kemiskinan, kemudian ia akan berlanjutan menjadi kecelaruan sosial. Yang ketiga, penghakisan nilai tradisi. Keempat, keberkesanan kolektif terhad. Kelima, peningkatan kawasan jenayah. Yang keenam, transmisi kebudayaan. Dan yang ketujuh, penglibatan jenayah. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian yang seterusnya, iaitu anomie atau strena. Strena merujuk kepada keadaan yang disebabkan oleh kegagalan untuk mencapai maklumat sosial seseorang. Manakala anomie pula merujuk kepada norma yang dihasilkan dengan cepat oleh peralihan nilai moral. Menurut Merton, anomie berlaku apabila maklumat peribadi tidak dapat dicapai dengan menggunakan cara yang sedia ada. Dalam bahagian anomie strena ini, dia ada menerangkan general strain theory. Yang pertama iaitu punca strain yang mana individu tersebut gagal untuk mencapai maklumat, pencapaian tidak mengikut ekspektasi, ketiadaan rangsangan positif, pengaruh rangsangan negatif. Ketiadaan rangsangan positif ini kita boleh rujuk kepada individu tersebut tidak memiliki seseorang ataupun sesuatu untuk memotivasikan dirinya untuk menjadi lebih baik, dan pengaruh rangsangan negatif pula kita boleh kaitkan dengan pengaruh negatif oleh rakan sebaya. Seterusnya ia akan masuk kepada kesan negatif. Kesan negatif pula adalah membawa kepada kemarahan, kekecewaan, kemurungan dan ketakutan. Dan akhirnya akan mengakibatkan perilakuan antisosial yang mana individu tersebut akan cenderung untuk menjadi mangsa dadah, terlibat dengan delinkuensi, menjadi ganas dan ketinggalan. Kita akan masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu teori cultural deviance.
yang mana kaitan tindakan delikuen kepada pembentukan subkultur bebas. Subkultur ni contohnya seperti budak rempit, budak raver dengan satu nilai unik yang bertembung dengan budaya arus perdana. Teori culture deviance berpendapat bahawa delikuen adalah hasil daripada keinginan belia atau generasi muda untuk mematuhi nilai-nilai budaya kejiranan kelas rendah yang bertentangan dengan masyarakat umum. Remaja yang terpengaruh dengan gejala negatif seringkali mengagumi penjenayah mahupun pengedar dadah mungkin sukar untuk mematuhi nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti guru atau majikan. Hal ini disebut sebagai konflik budaya, culture conflict, iaitu yang mana apabila nilai bercanggah antara subkultur dengan budaya yang dominan. Dan individu yang mengalami konflik budaya beranggapan mereka tidak akan mencapai kejayaan dengan cara yang sah. Sebaliknya, mereka terlibat dengan aktiviti haram dan menyertai geng yang melakukan gejala negatif. Sekian itu sahaja untuk penerangan dua bahagian utama, iaitu bahagian sociological views of delinquency dan bahagian kedua iaitu social structure theories. Terima kasih.